Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam satu PKP kepada semua. Okey, so malam ni kita berjumpa lagi lah dalam IG Live PSSGM UniKL Mindset. Dan bersama kita Cikgu Siddiq, Cikgu Ya, ya, Siddiq ya. yang akan menjadi panel kita lah pada malam ini. Saya tahu sikit serba sedikit tentang cikgu, yang mana Cikgu Siddiq merupakan salah seorang cikgu gayung dan di PLKU, cikgu, Ya, ya, di betul, betul. Pusat Latihan Kajang Utama. Betul, betul. Okey, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada cikgu sebab sudi luangkan masa bersama kita di IG Live ni selama sejam kot, insyaAllah. Oh, panjang tu. Nak membincangkan sikit lah. InsyaAllah nak membincangkan sikit dan mengulas topik pada hari ini, insyaAllah. Oh, Uh, ya, ya. dan yang mana baru masuk tu, selamat datang. Terima kasih sebab sudi menunggu dan kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah saya dan juga Cikgu Siddiq boleh mengulas dan kupas soalan yang anda tuju lah, insyaAllah. So, Cikgu sihat ke? Alhamdulillah, baik. Saya baru balik kerja sebenarnya. Oh, ya ke? Kena hujan ni. Okay. Tak penat lah tu. Tapi boleh. Boleh, boleh. Cikgu live kat mana, Cikgu? Ya? Cikgu live dari mana? Ini kat rumah ni, kat rumah saya. Oh, dekat Kajang jugalah. Macam mana? Saya duduk dekat Prima Sarjana. Oh, ya, okey. Okey, topik kita pada hari ini, cikgu, insyaAllah akan mengupas sikit topik tentang persilatan di negara barat dan juga keaslian seni itu sendiri. Okey, pertama kali saya nak perkenalkan diri saya, cikgu. Minta maaf ya, cikgu, saya terlalu jauh. Baik, Nama teruskan. saya Nama saya Muhammad Farhan bin Fauzi dan saya merupakan seorang pelajar di UniKL Mindset Melaka. Dan juga saya juga seorang ahli silat gayung PSSGM di UniKL Mindset jugalah, Universiti Kuala Lumpur. So, ya. sebelum kita nak mulakan, mungkin boleh cikgu ceritakan sikit latar belakang cikgu. Ramai yang mungkin nak tahu. So, berapa lama dah berkecimpung dalam bidang silat dan mungkin banyak pengalaman cikgu dalam bidang silat ni sendiri, insyaAllah. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali wasallam Muhammad wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terlebih dahulu saya kenalkan nama saya, nama penuh panjang, Syed Abu Bakar Al-Siddiq bin Harun. Encik Said Abu Bakar. Syed Abu Bakar Al-Siddiq bin Harun. Memang panggilan tu Siddiq lah. Saya mula bersilat waktu saya tingkatan 3. Kira tahun 97. Ya, lebih kurang tahun 97. Saya mula bersilat. Dan waktu tu gelanggang pertama saya Universiti Melaya. UM. Ya, UM. Saya cikgu dengan waktu tu Cikgu Fadil. Saya telah diberi tapak oleh Cikgu Kaha. Dan lepas tu bila saya lepas sekolah tu, saya belajar dekat ITM. Saya masih belajar lagi silat. Dan lepas habis belajar tu saya off kejap. Dan berkahwin. Lepas berkahwin tu baru on balik silat. Dia on off. Tapi sekarang ni saya dah start aktif lah. Dah masih menuntut lagi. Masih menuntut macam korang juga lah. Tapi saya yakin Cikgu Siddiq merupakan cikgu yang hebat, insyaAllah. Saya yakin tu. Amin. Okey. Jadi sekarang saya bertugas di Pusat Latihan Melaya. Dan saya pernah mengajar di sana. Dan sekarang ni ada jurulatih dah ambil alih. Jurulatih lain dah ada kat sana. Cikgu Azli dengan Cikgu Azwan. Saya ni dah kurang sikit. Banyak tumpuan pada buat saya ada niaga, ada keluarga lagi. Tapi saya masih belajar lagi. Belajar silat. Oh, alhamdulillah. Tak apa, kami pun masih belajar juga.
Sama-sama kita belajar. Sama-sama Macam tu. kita kita dapatkan ilmu, kita belajar ilmu insya-Allah. Ah, Okey. Okey, terima kasih banyak. Okey, itu dia serba sedikit daripada Cikgu Sidik. Terima kasih Cikgu. Okey ya Cikgu. sama. Okey, kita berbaliklah pada topik kita pada malam ini insya-Allah. So Ya. seperti yang kita tahu, silat ini merupakan seni silat yang mempunyai yang terkenal lah dengan seni mempertahankan diri dan juga dengan melibatkan senjata dan tangan kosong. So kita dah tahu yang silat telah mendapat iktiraf oleh UNESCO, pertubuhan UNESCO, yang Ya. mana seni bela ini telah dapat iktiraf dunia Cikgu, ke atas Ya. satu daripada khazanah warisan negara kita. Dari situ Oh, tu pun dia. kita boleh nampak yang silat ini sangat terkenal bukan saja di Malaysia tapi juga di negara-negara barat seperti UK, USA dan juga di Belanda lah Cikgu. Ya. Dan negara jiran kita pun terkenal dengan silat seperti Thailand, Indonesia dan juga negara jiran yang lain lah. Betul. So saya nak tanya sikit pandangan cikgu je Cikgu. Kita macam mana ya silat ini boleh sampai di sana? Maksudnya macam adakah memang seseorang guru ataupun murid akan bawa silat itu ke negara luar dan memperkenalkan silat itu dekat sana? Boleh cikgu jelaskan sikit dan kongsi? Atau cikgu ada pengalaman dengan perkara ni lah, insya-Allah. Okey, kalau kita lihat balik kita benda ni kita refer kepada sejarah lah. Kalau kita tengok guru-guru lama kita uh, macam yang kita tengok yang contohnya macam sekarang Cikgu Wan KHTC, Cikgu Sam yang pernah buka gayung kan. Kebanyakan kalau kita tengok gayung kat luar negeri ni, diorang lebih kepada guru-guru sana ada yang bekerja, belajar. So secara langsung diorang buka gelanggang lah. Dan terbaru saya tahun lepas, saya pergi Australia, saya jumpa dengan Cikgu Sani. Mungkin semua ramai kenal kot Cikgu Sani kat Australia, kat Perth. Jadi selama seminggu kat sana, saya tanyalah macam mana sejarah perkembangan gayung dekat Australia contohnya kan. Di Australia ada. Cikgu Sani kira orang kata dia lah yang buka, orang yang bertanggungjawab buka gayung, yang bawa gayung pergi Australia. Cikgu Sani buka gayung Australia ni pun atas dia pun mendapat perkenalan sendiri daripada ADMA sendiri. Cikgu Sani dia pun ada cerita dengan saya semua. Memang cabaran nak buka gayung kat luar ni memang banyak lah. Itulah. Yang penting ilmu tu. Bukan suka-suka nak buka, bukan suka-suka nak pergi keluar. Betul. Ada ilmu ni tak boleh. Kita kena betul-betul berguru, kena betul-betul macam Cikgu Sani sendiri, dia jumpa Datuk Mio sendiri. Cakap, Datuk gini, nak pergi buka gelanggang. Datuk pun perkenalkanlah kisahnya macam itulah. Jadi dia lebih banyak kepada bekerja, merantau. Itu antara yang faktor lah yang gayung tu berkembang sampai ke luar negara. Okey, jadi memang kalau nak membawa dia ke luar negara tu memang agak sulit lah kan cikgu. Banyak cabaran dia nak kena dapat apa? Mesti kena ada buka gelanggang, dan nak kena narik minat orang luar tu nak masuk tu pun agak sukar, betul cikgu? Betul. Jadi seperti yang cikgu cakap lah, dari pengalaman cikgu tu, yang cikgu dah tanya dengan Cikgu Sani cikgu di Australia. Ya, betul. Okey, adakah silat dekat sana diorang akan mempunyai perbezaan dari segi budaya ataupun corak silat ataupun amalan persilatan tu? Sama tak dengan kita cikgu? Dia sebenarnya kita ni bila bersilat ni kan yang pertama contoh macam guru saya sendiri mengajar kan. Kita yang pertama ni, kita silat ni lebih kepada ibadah kan. Sebab kita sebelum kita nak training tu pun kita buka gelanggang, kita baca kan. Baca Al-Fatihah, selawat semua, kita doa kan. Betul. Jadi perkara yang pertama Cikgu Sani buat, dia buat benda yang sama juga. Mula-mula dia terapkan
macam mana nak selawat, macam mana nak baca Al-Fatihah kan. Hmm. Kita ni kadang-kadang sekarang ni bila buka gelanggang, oh tu dia buat tu ni kan. Betul, betul. Apa yang kita buat tu betul. Tapi utama kan kita cuba kita semak balik. Macam dari segi benda asas asal sebab kita tak nak dalam gayung ni memang sebagai orang Islam orang Islam kita mesti tahu benda asas tu, barulah kita boleh mula belajar silat semua kan. Cikgu Sani dia cerita waktu mula-mula dia nak buka gelanggang kat sana, itulah masalah yang dia hadapi sampai kadang-kadang satu ketika nak bagikan diorang ni macam mana nak mengaji semua, itu cabaran dia. Dari segi pembelajar semua, itu yang saya pun juga. dari segi itu semua masih sebab macam mana guru tu ajar, saya tengok sendirilah. Ada dia punya video, ada dia punya gambar-gambar kan. Kaedah dia sama je. Kaedah dia sama macam mana kita ni, tapi Cikgu Sani ni dia daripada aliran gayung Singapura. Dia perwanit. Sana dia ada dua. Dia ada gayung pasar dengan gayung perwanit. Tapi Cikgu Sani ni daripada aliran gayung perwanit. Dia lebih kepada guru dia dulu Cikgu Buang. Okey. Memang hebatlah Cikgu Sani dekat sana. Cikgu memang semua banyak cabaran tu pun dia masih lagi tetap membuka gelanggang dekat sana lah, di Australia sana. Oh, kalau dengar cerita dia, belum lagi memang dia dicabar dengan orang sana. Bukan senang dicabar. Jadi, betul memang. Oh, dicabar Ibu Cabar. Saya dengar kisah dicabar tu pun agak gerun jugalah sebab ialah negara orang so orang akan menguji kita. Tapi Cikgu Sani ni bijak. Bila dia nak terima ujian tu bukan dia jenis nak menunjuk macam dia panggil orang semua, tak ada. Dia berdua, dia one to one dengan orang tu. Dan macam orang tu ada menyerang. One? Dia one by one lah. Dia seorang-seorang, lawan seorang-seorang. One by one lah. Macam mana pun dia lebih pada macam ada sikit serangan dan Cikgu Sani patahkan serangan dia lah. Memang menarik lah, memang menarik. Menarik. Jadi itulah memang silat ni mempunyai pelbagai jenis kan cikgu, untuk dan keistimewaan tersendirilah. Seperti cikgu cakap tadi, silat yang dibawa oleh Cikgu Sani tu ada silat gayung pasak dan perwalit cikgu. Perwalit. Okey. Jadi pada pandangan cikgu lah, silat ni sesuai ke dipelajari oleh orang sana ataupun orang yang jauh dari Malaysia yang tak tahu apa-apa tentang warisan Melayu, yang tak tahu apa itu agama Islam, dan kerana ada orang berfikir yang bahawa silat ini hanya untuk orang Islam saja, sebenarnya bukan kan cikgu. Jadi boleh tak cikgu terangkan sikit, silat ni sesuai tak untuk mereka yang jauh di negara barat sana? Okey, dia macam inilah. Kalau kita bagi saya lah, pendapat saya lah untuk berkaitan dengan tajuk kita pun persilatan di negara barat dan keaslian silat sendiri. Saya lebih kepada negatif lah. Lebih kepada tak berapa setuju lah Sebab sebagai contoh kita tengok barat dia, saya setuju kalau katakan silat ni yang belajar dia orang Islam. Betul. Orang tu dah mengucap dua kalimah syahadah. Bila dah dikatakan orang Islam, kita dah tak kira dah sama ada kau orang putih ke, kau orang Afrika ke, kau boleh belajar silat gayung. Itu utama. Tapi bila kita sebut tentang persilatan di negara barat ada tak pernah tengok tak dekat YouTube yang ada dulu sekali ada National Geography. Orang tu datang daripada barat, dia ada dengan gayung dekat dengan Cikgu Jazwan. Cikgu Jazwan kita tengok macam mana dari segi diorang datang, dia buat dengan persediaan diorang, dia boleh kaji gerakan kita kan. Tapi kita perasan tak sebenarnya dia ada macam bukan semua benda yang dia nak. Contoh dia nak ambil bahagian ni, dia belajar bahagian dia tak complete tau. Dia belajar betul-betul benda tu, dia belajar lah.
Lepas tu, bila dia balik kat sana, dia modify. Lepas tu Oh, dia dia ambil, modify dia tu. ambil. Dia sebenarnya benda ni, yang kita kalau kita balik lah, kita balik-balik daripada apa, benda ni kita kena tengok pada sejarah lah. Pada Ya. sejarah Contohlah, kita tengok dulu, Portugis serang Melaka, kan? Serang Melaka tu kan. Ada ke tak kita dengar bila dia dah serang-serang Melaka, dia balik negara dia kan, apa? Kita dengar cerita, oi, ada dekat Portugis bawa balik orang belajar silat dekat Portugis. Dia tak ada kan? Tak ada ke? Dia benda-benda, benda-benda situ memang kita kena tengok betul-betul lah. Bagi saya, benda melibatkan nak belajar ilmu silat ni, dia bukan benda yang kita boleh belajar dalam tempoh yang singkat. Ya. Kan? Kita tengok sendiri apa daripada program yang National Geographic tu kan. Ya. Tengok. Dia bukan silat gayung. Dia ada pergi silat. Ada beberapa jenis silat. Cuba tengok lepas ni. Oh. Dia compare. Dia balik negara dia. Dia cuit sana sikit, dia cuit sini sikit. Lala jadi apa benda tu? Perasan tak? Apa yang jadi lepas tu? Dia jadi macam MMA. Dia jadi macam MMA. Oh, MMA. MMA. Dia campur mix kan. Dia seolah-olah orang kata kalau bahasa kasar dia macam dah melacurkan. Silat tu sendiri. Sebab kita kalau dalam silat ni, kalau kita tengok nama Farhan. Ya, saya Farhan. Betul. Farhan. Kita dalam silat ni tengok kita macam kita ada adab kita ada pakaian kita, kan? Macam mana kan? Kita ada contoh lah macam kita pakai kain dan samping kan. Macam mana cara pakai samping kan. Orang barat dia nak dia pakai samping. Dia tak nak pakai samping tu. Dia main bedara je. Dia boleh pakai seluar apa dia nak pakai kan. Dia belajar silat kan. Tapi kita tak gitu. Kita dah diajar bila nak berlatih, kita pakai baju uniform lengkap. Kita pakai tanjak. Kita pakai bengkolok semua kan. Dia tak ada. Dia ikut suka dia. Kita boleh tengok Jadi memang tak wajar lah keaslian silat itu patut diubah kalau kita bawa ke negara barat kan cikgu. Tapi bagi cikgu pun memang kat sana kalau dah bawa ke sana mungkin akan ada perubahan keaslian silat tu. Memang akan, mungkin tak pastilah akan ada perubahan ke tak. Tapi bagi pandangan cikgu tu nampaknya memang akan ada perubahan lah dekat mereka yang bawa silat ke sana. Jadi mungkin dia ubah bagi mudahkan proses pembelajaran ke macam cikgu? Tak ke? Ataupun mereka ubah untuk memudahkan proses menarik minat pelajar-pelajar untuk datang masuk ke dalam silat. Dia apa yang kita tengok, dia bukan lebih kepada, memang ada cara dia nak tarikan, dia buat macam mana kan. Kadang-kadang contohlah, kalau macam saya sendiri kan, saya dah pelajaran saya dah sampai, saya dah masuk peringkat ke black belt. Ya. Jadi daripada pelajaran tangan kosong, senjata tu, dan kembali bila kita daripada mula-mula kita belajar tangan kosong, bila masuk kuning tu kita akan belajar senjata. Tapi sebenarnya bila kita masuk balik tangan kosong. Jadi saya nampak sikit dia punya macam mana dia punya Flow dia. Pelajaran tu kan, keseimbangan pelajaran tu kan. Jadi bila kita nampak macam ni, bila dia kata macam Farhan cakap kan, dia orang macam nak pemudahkan. Benda tu bukan macam pemudahkan tau. Benda tu dia seolah-olah macam mempelekehkan kita punya pelajaran kita. Sebab contohlah macam kita main pisau kan. Kalau betul-betul kita main pisau, kita ada gerakan dia. Daripada gerakan dia, senaman dia, elakan dia kan, buah dia, last sekali pentas kan. Tapi kalau kita belajar, tiba-tiba kita terus pergi kepada pentas. Kita tak step by step kan. Lepas tu kita skip kan. Sebenarnya kita dah tinggal sesuatu. Ada benda yang kita kena belajar.
Jadi kalau kita pemudah, benda yang dipermudahkan ni, bila kita kata benda untuk kita permudahkan ni, dia orang yang level-level master je. Tahu? Oh, maksud Oh, itu boleh kita kata pemudah. Tapi kalau kita jenis belajar sikit, sekat tak habis kan. So macam mana kita nak katakan benda yang kita nak mudahkan kan. Jadi saya tengok apa yang saya tengok pada barat ni kan, dia lebih kepada kalau kata Pak Farhan tengoklah Farhan buka Yeah. YouTube tengok macam mana dia punya masyarakat ni semua dia pun bergerak banyak tau buah dia beranak tau. Contoh tangkap leher ni dia pusing situ pusing sini kan. Yeah. Kita ni kalau nak pukul orang ni bukan dia nak pusing-pusing sekali letak je boom habis lah. Tak ada nak pusing-pusing tak boleh. Bila dalam gaduh ni kan. Sedangkan kita dalam gayung kan kalau kita sebut combat 3 second je, 3 second. Tapi kalau contohlah macam Farhan combat satu kan. Combat satu tu 3 second kan. Cuba buat macam mana 3 second tu. Ada kata begini-gini, ada kata gini-gini kan. Tapi kalau betul-betul kita dah mahir, betul-betul kita dah tahu cara dia kan. Dan setiap guru ada pendekatan dia nak ke arah tu. Benda tu tak mustahil buah yang komplit tu memang kita boleh buat. Tapi macam mana nak boleh buat? Itulah, dia kena berlatih lah. Kena berlatih, kena dudukkan guru. Guru ni kalau betul-betul kita duduk, dia akan bagi tips. Sini mana ambil dia, sini mana ambil dia. Tapi kita kena betul-betul berguru lah. Okey, memang betul tu. Memang bagi saya memang tak patutlah kita ubah keaslian silat tu bawa ke sana, kita ubah lagi memang tak patut. Jadi seperti mana yang cikgu sebutkan tadi lah, kalau ada perbezaan sikit seni silat kita tu memang dan saya nak tanya sikit juga macam mana cikgu nak kekalkan keaslian silat tu sehingga kini dan macam mana cara nak jaga keaslian silat tu supaya mereka tak bawa silat tu keluar dan ubah totally ataupun macam cikgu cakap nak memudahkan kerja, nak memudahkan proses pembelajaran dan juga mungkin nak menarik minat macam itulah. Kita kan mesti kena kekalkan walaupun macam tu lah. Jadi pada pandangan cikgu macam mana kalau cikgu nak bawa dan juga menarik orang luar? Bagi saya kan, kalau betul kita nak menarik orang luar kan, saya rasa lebih kita tumpukan kepada tempat kita sendiri lah. Sebab kan, sebab kadang-kadang ada setengah orang berpendapat yang anak murid sekarang ni budak-budak gini-gini, tapi bukan semua orang macam tu. Sebab pendekatan kalau yelah sebelum ni kita ada borak-borak dengan Cikgu Azmi Cikgu Azmi ada cerita kita permudahkan anak murid kita kan. Jangan complicatedkan anak murid kita. Kadang-kadang setiap guru dia ada pendekatan masing-masing kan. Semua tak salah, semua betul kan. Tapi konsep dia kita kena belajar sungguh-sungguh lah. Kena belajar jangan separuh. Benda ni tak boleh mudah-mudah. Dalam gayung ni bagi saya, sebab saya dah alami macam mana Farid susah tak susah Apa tangan terkoyak sana terkoyak sini nak capai satu benda kan. Tapi kita tak nak lalui. Kita nak shortcut kan. Kadang bila kita suruh begini-gini dah jemuan. Tapi bila kita tak lalu benda tu, satu hari nanti kita akan benda tu, itulah yang kita kenangkan. Bukannya senang nak sampai pangkat-pangkat gini. Dia boleh, cuma macam kaedah kan, kita nak bagi anak murid kita dari segi latihan. Contoh dia hari ni kita berlari begini-gini. Apa kata kalau ini kita lari dalam keadaan yang baring ke jalan itik ke kan. Kita buat benda yang ada kelainan benda. Contoh kan. Kalau Farhan satu hari nanti kan, Farhan nak mengajar saya pernah mengajar anak-anak budak-budak kecil budak-budak jaga satu semua dia tak boleh training straight tau. So macam mana kita nak bagi dia narik kita kena buat satu benda yang kita pun kena buat sama-sama dengan dia. Contoh itu macam kita menari. Kan benda-benda tu. Ingatkan mereka belajar.
Okay, memang betul lah. Contoh Okay. contoh Farhan saya cerita Yeah. lah uh, PPUM Pusat Peralatan Semenaya saya pernah mengajar sana dia punya murid dia kebanyakan ni semua bukan kebanyakan boleh katakan semua jurawat tau. Semua perempuan Oh, dan perempuan. dan dekat sana kita pelajar kita ada yang ada pelajar luar ada daripada UM dia datang tau Mak Saleh Mana pun dia tu? datang kan Mak Saleh datang mengajar saya pun terkejut Okay. kan dia kata kawan-kawan ni yang bagusnya sebab Saya bapak dia Mak Saleh mak dia Melayu jadi dia pandai cakap Melayu oh, mix lah. saya Hmm. tengok satu yang pendekatan yang saya nampak lah dekat situ bila kita mengajar okey contoh saya hari tu saya datang anak murid saya 15 orang yang datang saya seorang lelaki so macam mana saya nak pastikan yang sebab berlainan jantinan macam mana saya nak pastikan yang latihan tu akan berjalan tanpa sebarang masalah kan sebab ini melibatkan sentuhan kan apa yang saya buat selalunya kita lebih kepada latihan fizikal kita buat lari-lari semua kan kita buat situ bila melibatkan bila dah macam nak buat buah saya akan cari jurulatih lama yang perempuan kan ada seorang latih perempuan dari situ baru kita Cikgu, buat jadi cikgu ah, tukarlah dengan jurulatih yang lain macam tu. kita akan panggil sebab kita ada buah yang kita tunjuk memang kita buah-buah yang macam elakan kita boleh tunjuk tapi bila buah-buah kunci ni jangan dengan suka-suka peluang orang tak elok Hmm. jangan buat macam tu jadi kita akan bagi jurulatih perempuan jadi bila kita buat macam tu benda macam tu sedikit sebanyak orang jadi confident dengan kita Hmm. jadi Betul. benda-benda tu benda yang nampak simple tapi dari segi persepsi orang tu kita nak benda tu nampak cantik lah Oh, uh, subhanallah. Memang kita, betul lah tu cikgu. Memang kita kena macam nak cakap kita kena pandai trik kaedah pengajaran tu. Kita tengok betul? kesesuaian murid kita sendirilah. Ada kadang-kadang yang apa nama dia pengajaran yang agak keras mungkin tak sesuai untuk kanak-kanak dan juga mungkin tak sesuai Betul, untuk betul. perempuan kan cikgu. Okey memang. Betul. Jadi untuk saya untuk seterusnya saya juga nak tanya sikit cikgu. Um, Cikgu, ada yang dekat dalam live ni mungkin tak beberapa tahu pasal silat. Mungkin tak tahu juga asli silat tu macam mana. Memang banyak ke silat dekat dunia ni ataupun silat ni sebenarnya apa mungkin tak tahulah sebab random kan orang yang masuk dalam live ni. Jadi saya nak tanya cikgu, boleh cikgu perjelaskan sikit pasal silat, keistimewaan silat lah. So macam cikgu Gayung. So cikgu akan mengajar silat gayung cikgu. Jadi cikgu boleh terangkan sikit keistimewaan silat gayung tu. Okey, uniknya silat gayung ni kan, dia ada adat istiadat dia. Kita ada adat istiadat dia. Macam mana kita katakan unik dengan silat gayung ni kan? Sebelum nak menjadi anak murid gayung, dia akan melalui adat istiadat. Bagi contoh, dia akan melalui majlis pelimau. Majlis pelimau atau kita sebut sebagai majlis ikrah. Untuk menjadi anak silat gayung. Lepas dia dah ikrah, dia dengan tu baru digelar anak gayung lah. Itu dari segi adat yang mula-mula kan, adat istiadat mula-mula. Dan bila dia dah ikrah dan dia boleh belajar semua pelajaran gayung yang ada dari simpan dan gayung kan. Dan bila dah satu peringkat dia dah dia akan mula belajar tampaan, dia akan belajar tangan kosong, dia dah settle dengan kosong, dia akan mula belajar kepada senjata. Dia akan melalui step yang kedua kita panggil sebagai pelimau seni. Kalau untuk perempuan tu dia dah sekali dah limau tapak dengan pelimau seni tu sekali kan. Jadi dari situ kita tengok silat gayung ni bukan kita boleh suka-suka je nak belajar. Ya, betul. Jadi daripada segi situ
kita uh, tengok macam mana kita berhadapan dengan guru. Tengok, bila kita waktu pelimau, kita pelimau tapaan, apa yang guru kita buat dengan kita? Ingat tak? Farhan ingat tak? Apa dia buat? Dia nasihat kita. Pelimau tapak. Nasihat, Pelimau betul. tapak. Dia Dia, uh, akan beri nasihat tu memang perlulah. Jadi adalah sebelum kadang-kadang tak berapa ingat tapi memang pentinglah, memang akan didahulukan dululah sebab nak jadi anak murid seseorang anak gayung. Dia ada nasihat semua kan. Dari segi tu bila kita dah lalui proses tu, barulah kita dikatakan sebagai anak gayung. Itu khusus untuk silat gayung lah, yang kita boleh belajar. Kalau yang dah pelimau seni tu, apa sahaja senjata dalam gayung dia dah boleh belajar dah, tak ada masalah dah, dah boleh belajar semua kan. Itulah bila kita katakan unik. Uniknya silat tu sebab dia penuh dengan adat istiadat, macam mana kita buka gelanggang. Lepas tu dah habis berlatih ni, kita buat latihan, dia ada tutup gelanggang lagi. Macam mana dia buka, macam mana kita buka tutup kan, penuh dengan adab kan. Macam mana kita berpakaian, macam mana kita dengan guru kan semua. Subhanallah. Okey cikgu, sebentar ada yang nak menanyakan soalan dekat live ni. So daripada Fauzan, saya ada soalan pada cikgu. Keaslian seni silat ini terletak pada bahagian mana dalam persilatan, bunga silat ke buah silat? Oh, keaslian ni, dia kalau keaslian tu saya pun nak jawab ni pun berat juga ni sebenarnya. Dia bukanlah pada apa bunga ke apa ke, tapi bagi saya lah, bagi saya sendiri, saya dah alami lah, saya dah bersilat pun lama, dan pelajaran yang saya dah belajar ni pun orang kata banyak yang dah belajar. Dia asli tak asli benda tu bila kita tak ubahkan dia. Pelajaran tu saya sebut dari segi pelajaran. Saya dari segi pelajaran tu tak dicampur adukan. Macam mana cikgu? Dari segi inilah keaslian tu, dari segi gerakan. Contoh gerakan tumbuh pintar tali kan. Tumbuh pintar tali, macam mana tangan tu, kedudukan tangan tu kan. Dari segi kalau katakan kita dapat begini-begini kan, tapi tiba-tiba dia cedok dengan taekwondo, dia cedok dengan tempat lain tu. Habislah. Tak, kita bukan kata taekwondo tu tak elok. Bukan kita kata karate tu tak elok. Karate. Okey. Taekwondo. Tapi kalau silat, khususnya gayung, ini kita punya best kita. Ini kita punya trademark kita. Contoh kalau katakan tendang juring. Okey, macam mana dia katakan tendang juring? Jangan pula kita tendang juring, kita pergi ambil version taekwondo, kita ambil version Dia ada kita punya level kita. Dari situ kita boleh cakap lah, inilah ori. Tapi bila kita dah kata ada mirip-mirip kepada taekwondo, ada mirip-mirip kepada ini, so macam mana kita nak kata benda tu yang asli kan? Pucuk pangkalnya benda ni, apa yang basic yang asas yang kita belajar tu, ambil tu dulu. Jangan kita nak ubah-ubah. Sebab itulah orang kata yang asal dia. Sebab dari situ kita boleh nilai macam mana dia punya Kenapa kita kenapa kita kena jaga kepentingan tu cikgu kepentingan asal silat tu? Okey, kalau katalah kita dah ubah suai contoh Farhan Farhan dah ubah kita dah ubah gerakan contohlah gerakan yang asas tujuh gerakan tu. Kita dah daripada dulu dia ajar benda tu dia. Okey, gerakan tujuh kita ajar tumbuk, elakkan semua Tapi orang tak perasan sebenarnya gerakan asas yang kita belajar yang mula-mula sekali tu, kita jangan cerita jangan cerita yang tinggi-tinggi tau. Itu yang asal Tapi satu ketika bila kita dah peringkat yang, tapi benda ni bukanlah kata saya nak
kata, oh black belt ni, tak ada. Tapi akan sampai satu ketika bila Farhan belajarlah tinggi-tinggi, belajar sampai black belt. Apa yang asas tu akan kita tengok balik. Terkejut kadang-kadang benda yang cuba berguru, cari guru yang orang kata yang jangan terlalu banyak lapisan dia belajar. Cari yang guru-guru yang, sebab guru-guru ni dia memang susah cari lah, dia jenis macam humble lah. Guru tu yang kita nak cari. Dia akan ajar kita, guru macam ni yang bila dia ajar kita kan, dia bukan nak ajar lebih kepada bercerita, dia lebih kepada apa yang ada dalam diri kita. Dia nak kita keluarkan apa yang dalam diri kita. Itu sebab kita benda tu kita kena jaga. Asas yang awal tu, daripada asas yang awal tu, itulah lahir yang tinggi-tinggi tu. Oh, jadi memang kita kena jagalah asas. Kalau dah tak beberapa nak baik, macam mana dengan yang lain kan cikgu? Itu dia, honesty besar tu dah. Okay, untuk yang viewers yang nak bertanyakan soalan apa-apa, silakan, jangan segan silu. Cikgu Siddiq akan kupas dan jawab soalan anda semua. Okay, terima kasih banyak cikgu. Okay, apa yang kita tengok sekejap apa yang terjadi dekat live ni. Okay, ada apa-apa soalan boleh sila tanya, jangan segan. Nak tanya pasal dekat negara luar ada silat apa pun, saya tak pastilah, itu kena tanya Cikgu Siddiq lah. Okay, ada soalan tu dia tanya kenapa ada silat yang berbeza aliran, contoh silat cekak, silat gayung. Okay, kalau kisah dulu daripada guru saya ada ceritakan dulu sebenarnya silat ada banyak sebenarnya. Tapi gayung ni antara yang pertubuhan yang mula-mula didaftar. Sebenarnya silat banyak silat kan. Gayung antara pertubuhan yang awal-awal didaftar. Jadi kita silat gayung ni orang banyak tahulah. Banyak silat lain. Dia benda ni ada macam dia tanya tadi kan, kenapa ada aliran lain-lain kan. Dia dulu kan, zaman-zaman dulu, orang dulu kan, dia berguru kan. Bila dia ada apa, orang ni ada kelebihan dia sikit, jadi dia akan, masing-masing akan buat, orang kata dia wujudkan dia punya pertubuhan silat dia sendiri lah kan. Tapi kalau kita tengok konsep balik, benda ni dia punya tujuan tetap satu, seni mempertahankan diri. Seni mempertahankan diri, benda ni untuk ni lah, lebih kepada senaman kan. Yes, betul. Senaman. Jadi senaman yang lebih orang kata untuk diorang ni lah. Kalau apa-apa jadi kan semua kan. Tapi kita kan sebagai orang silat jangan sesekala jangan membanding-bandingkan. Kita gayung. Cekak dengan cekak cara dia. Jangan kita memandang rendah benda-benda orang lain. Setiap silat tu ada kelebihan dia masing-masing kan. Tapi kalau kita kisah saya ada contoh, saya pernah dengar cerita daripada pak mentua saya sendiri. Salah satu orang gerun dengan silat seni gayung ni, sebab kita bila berlatih, senjata yang kita gunakan tu semua benda yang betul. Orang gerun kita sebab tu. Sebab kalau kita nak compare dengan kalau kita, bukan compare lah, kalau kita dengar daripada selain, orang berlatih tapi dia orang kalau gunakan pisau plastik, tapi kita memang diajar pisau yang kita guna pun pisau betul. Kalau kata senang cerita lah, sampai lembing sampai permainan lembing tu, salah satu dia punya pelajaran dia baling dan tangkap lembing. Orang dengar pun takut tau. Bayangkanlah, Farhan dah belajar lembing dah. InsyaAllah. Atau nanti akan belajar. Dah pernah belajar lembing? Saya baru lagi
Oh, Baru baru berkecimpung tak dalam. apa. InsyaAllah, insyaAllah. Akan sampai nanti. Alhamdulillah. Contoh. Ah, Alhamdulillah. Dah beli contoh mahu macam tu tapak lah. seni kan. Hmm. Okey, bagus, bagus. Dah boleh main senjata lah. Alhamdulillah. Belajar Okay. betul-betul, Ah, Oh, jadi memang kita tak patutlah membandingkan dan memandang rendah silat-silat. jangan, jangan. Jangan. Eh? Jangan, Itu. jangan kita, kadang-kadang bukan. Kadang-kadang memang kita, bila dah satu ketika, kita akan cakap, gayung memang jangan. Tak boleh macam tu. Ada, Kita adakah gayung, kita, hmm, cikgu tahu, cikgu teruskan. kita gayung, ini cara kita. Kalau orang tu cakap nafi, itu cara dia orang. Okey, apa dia soalan? Cepat. Okay. Macam cikgu cakap tadi, adakah kita tak patut bandingkan dengan silat yang lain? Macam mana dengan orang yang nak membandingkan dekat, contohnya di negara luar, di negara barat, dia membandingkan silat dengan karate ataupun di sana kan ada banyak seni bela diri lah di negara luar tu. Macam-macam lah, ada kungfu, ada Muay Thai and semua. Jadi bagi cikgu, macam cikgu cakap tadi, kita patut kekalkan keaslian silat tu. Jadi patut tak orang di luar sana bandingkan, silat ni tak bagus. Jadi dibandingkan dengan karate, dibandingkan dengan yang lain, bukan dengan silat, antara silat lah. Macam tu. Dia memang kadang-kadang kita dengar dia buat cara perbandingan tu, kadang-kadang kita rasa macam kalau dia sebut benda yang baik kita suka. Dia macam dia fikir kita suka, tapi bila satu ketika dia kata gini-gini, yang ini bagus kan. Itu sebab kita kan lebih-lebih lagi kita sebagai orang silat betul-betul kan. Kita sendiri jangan ada dalam diri kita nak buat perbandingan dengan orang kan. Kita kalau dia kata dia nak banding kan, kadang-kadang cuba kita tengok, kadang-kadang perbandingan dia pun bukanlah, kadang-kadang saya tengok tak adalah lebih macam nak condemn. Cuma contohlah ada satu martial art kat Filipina tu. Dia main, kalau Farhan tengok, dia memang pakar main macam sembat panjang tu. Kalau kita tengok cara dia orang, kemahiran dia orang main sembat tu, memang kita pun rasa macam laju lah macam mana dia pegang tam kan. Tapi bila kita fikir balik kan, bila masa kita nak lawan dengan orang, kita nak buat tam kan, orang kita tak sempat ni, orang dah katuk kita balik dah kan. Jadi contohlah, tapi kita bukan nak kata kita ni hebat tak, tapi kelebihan dia boleh kawal 2 batang sembat tu dalam keadaan yang laju. Kita boleh ke kan? Tapi keperluan kita nak ke arah tu, kenapa kan? Dia perbandingan dia itulah, dia lebih kepada dia ni lebih kepada dia ni, tapi kita tengok dari segi positif lah. Kita jangan tengok dari segi ni, sebab saya tengok dia bukan kata, saya ada perasan dia kadang-kadang dia kata gini kan, tapi dia ada spesifik bahagian ni. Orang ni bahagian ni. Itu kita kena terima lah. Kita kena terima lah. Memang masing-masing ada kelebihan masing-masing. Benda ni kadang-kadang mudah. Cuma kalau kita terlalu fikir negatif dia, negatif lah jadinya. Kalau kita fikir elok dia, elok lah. Oh, betul cikgu. Saya setuju. Betul. Alhamdulillah. Okey. Jadi pada cikgu juga, cara apa yang sangat terbaik bagi cikgu? Sebab cikgu mendidik, jadi cikgu mesti ada cara yang terbaik bagi cikgu untuk membawa dan juga memperkenalkan seni silat ini dengan lebih bagus, lebih efisien, bukan saja dekat Malaysia dan juga dekat negara-negara luar yang jauh daripada Malaysia yang tak tahu langsung tentang warisan Melayu. Dan boleh cikgu kupas sikit ataupun boleh cikgu terangkan sikit cara cikgu? Okey, bagi saya lah, kalau katalah kita sebagai orang silat, ciri-ciri orang silat, bila kita katakan ciri-ciri orang silat ni, kita kenalah, bukanlah saya nak kata orang kalau badan besar tu dia tak silat, bukan. Maksudnya bila katakan ciri-ciri orang silat ni, bila kata kita nak mengajar kan, paling simple dari segi kita punya kekuda kita tu. Kita mengajar ni, kita nak mengajar anak murid kita ni. Tapi kalau kita sendiri pun
Kuda kita pun tak betul kan. Paras dia macam mana, kaki dia macam mana kan. Jadi benda tu anak murid akan tengok Anak murid akan melihat tengok kita. Betul cikgu ni, dia kata kita dia suruh rendah, tapi dia tak rendah kan. Kita nak ngajar ni. Kita nak ngajar. Benda simple. Jadi kita kena betul-betul lah, kena tunjukkan rendah kuda tu macam mana. Kita ni kata-kata bercerita lebih. Cakap gini. Tapi kita tak tunjuk. Tapi kita kena ingat Farhan. Kita kena ingat zaman sekarang bukan zaman dulu. Anak murid semua cerdik. Okay. Kita jangan salah cakap. Kalau kita salah cakap, kita kena balik. Kalau kita kata tak boleh, cakap tak boleh. Okey, Farhan ni, cikgu boleh buat macam ni, tapi sebenarnya macam ni. Dari situ macam mana cara kita nak terangkan kepada murid. Dan kita punya persiapan dalam diri pun kena betul lah. Contoh, kita nak tunjuk cara macam menumbuk kan. Kita tunjukkan betul-betul kan. Persiapan diri kita tu. Kalau kita betul-betul sedia, kalau kita betul-betul apa yang ada kita mantap kan, kita tak payah nak tunjuk apalah. Anak murid kita sendiri pun menilai. Bukan nak kata kita hebat, tapi dia kata memang selayaknya. Memang selayaknya kita dengan apa yang kita ada, dan murid tu sendiri akan macam, dia akan tiru kita. Dia akan tiru apa yang kita buat, apa yang kita cakap. Contohlah, contoh macam kami dekat, macam saya bernaung under PLKU, Salatan Raja Utama. Guru utama kami, Cikgu Idris, umur dah menjangkau 50 puan, tapi boleh mampu mengembur sampai 8 orang dia boleh dapat. Cikgu Idris dia cakap dan dia tunjuk macam mana nak lenting dahan kan. Dengan tu kan, kita kadang-kadang lebih apa yang situasi yang berlaku sekarang, kita lebih pada dengar cerita daripada buat. Guru tu cerita dan dia buktikan. So bila dah jadi macam tu, rasa kita nak kata apa? Cikgu dah tunjukkan ni. Jadi kita nak kata apa kan? Saya ada seorang sahabat saya kan, badan besar. Badan memang, orang kata, kita katakan dia ni orang yang macam agak gemuk sikit lah, marah dia dengar. Tapi dia boleh buat lenting tahan. Dia boleh buat lenting pacat. Orang gemuk ni boleh buat lenting pacat. So kita nak kata apa? Kita yang badan solid ni semua nak kata apa kan? Jadi dari situ kan, kita kadang-kadang kita tak payah buat benda lain. Kita boleh tunjukkan benda yang simple, orang semua jadi rasa macam dia memang selayak. So itu maknanya kita sebagai guru ni, persiapan kita memang kena ada. Persiapan dia macam mana kena ada? Dari segi fizikal lah, daripada segi fizikal, dari segi knowledge kita, kita boleh buktikan macam tu. Akan tanya soalan, kadang kita sendiri tak boleh nak jawab kan. Kita teruslah pada konklusinya lah, insyaAllah kita concludekan apa yang cikgu dah cakap. And then memang Alhamdulillah banyak perkongsian daripada cikgu Siddiq yang sangat kita katakan bermanfaat lah kepada kita semua. Dan insyaAllah yang bertanya soalan pun boleh tanya lagi kepada Cikgu Siddiq. InsyaAllah 1-2 soalan Cikgu Siddiq boleh ulas dan juga jawab soalan anda semua. Okey. Saya sangat berterima kasih sebab Cikgu sudi terangkan tentang persilatan di negara barat, seperti mana yang Cikgu dah cerita tentang Cikgu yang mengajar di Australia sebelum ni ya Cikgu. Memang kita nampak daripada situ silat ni bukan saja sesuai, tapi boleh saja kita buka di negara luar, cuma keaslian silat tu tak patut kita ubah. Betul Cikgu? Sebab silat ini memain peranan sebagai orang yang beragama Islam adalah salah satu sebab peranannya. Kita pun tahu keaslian silat tu memang merangkumi ciri-ciri keislaman lah, kan Cikgu? Ya betul. Jadi memang apa yang Cikgu cakap tu memang saya rasa agak bersetuju juga dengan cakap tentang kita tak patut tukar, dan tak patut bercampur dan juga membanding-bandingkan dengan silat-silat yang lain. Dan Cikgu juga ada sebut tentang keaslian silat kita, yang mana kita juga macam mana ya, kita tengok pada tumpat dulu ya Cikgu cakap tadi. Cikgu nak
belajar tu mestilah kena betul dan juga sesuai dengan pelajaran anak murid, di mana kita tak boleh sangat, kita kena yakin dan juga luahkan kita punya kemampuan diri dan juga macam kita kena yakinkan pelajar tu lah supaya tak adalah nampak macam kita ni saja cerita kan cikgu Dan juga keaslian Betul. silat tu daripada adat ni cikgu dan gerakan silat gayung ni cikgu. Hmm, betul betul. Okey, alhamdulillah. Ada soalan tadi rasanya. Itulah apa tadi ya? Dia tanya apa tadi? Apa harapan Ah, cikgu pada pesilat-pesilat baru silat cikgu? Dalam menjaga nama baik seni bela diri ini. Ya. Dalam seni bela diri silat. Harapan cikgu lah hmm, pada pesilat-pesilat baru dalam menjaga nama baik. harapan. Okey. Harapan saya bagi anak-anak gayung yang khusus pada anak-anak gayung sendirilah uh, dia yang penting kita uh, hormat pada guru kita sebab kadang-kadang kalau tanpa guru kita ni kita tak akan belajar. Sekalipun benda tu belajar menumbuk, belajar ni kan, cara kita bercakap dengan guru macam mana, cara kita bercakap dengan guru. Kita kalau boleh senang cerita macam ni lah. Kalau kita nak berguru tu, carilah guru yang orang kata yang bimbing kita kepada benda yang baik. Mudah kita dia bimbing ke arah akhirat lah kan. Sebab kadang-kadang kita bimbang ada guru ni dia memang semangat dia mengajar kan. Tapi bila waktu-waktu yang sepatutnya kita patut tak berhenti mengajar, dia masih nak mengajar kan. Contoh masa solat. Jadi benda tu tak berapa cantik. Jadi kalau guru tu baik, guru tu bagus kan, anak murid dia macam itulah juga. Tapi kalau sebaliknya, itulah kita ni. Jadi kita kadang-kadang kita yang sebagai anak murid ni, kalau betul cara kita cari acuan dia, dengan sendirinya kita jadi orang yang baik dan kita akan jagalah. Jadi kita tak akan buat benda-benda yang tak elok lah. Jadi kita akan jaga nama pertubuhan tu sendiri. Dan saya pun ingatkan diri saya, sahabat semua kan, bila kita menuntut ilmu tu jangan ambil ilmu separuh-separuh. Sebagai contoh lah, kalau kata Farhan belajar keris kan, Farhan belajar keris, belajarlah daripada gerakan, dia belajar sampai habis, jangan separuh-separuh. Kalau tidak, kita macam kenapa benda kat sini, kenapa mesti. Jadi kita akan belajar, kita akan daripada situ kita akan jagalah nilai benda tu. Benda tu bernilai lah bagi kita. Betul, insyaAllah. Jadi ada lagi ke soalan dekat live nak tanya kot terlepas? Oh, ni cikgu kira ni lebih-lebih lah. Dia punya soalan ni macam lah. Okay, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah sejam cikgu untuk live kita pada malam ni. InsyaAllah. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Cikgu Sidik yang Cikgu Gayung di PLUKM cikgu. PLKU. PLKU Kajang. Ya. Okey, saya dari pihak PSSJM Unical Mindset mengucapkan beribuan terima kasih kepada Cikgu Sidik kerana sudi memberikan ilmu dan sedikit dan juga perkongsian kepada kami insya-Allah. Dan insya-Allah saya nak berpantun sikit boleh ke? Boleh, sila. Okey, selesai sudah majlis acara, perkara baik jadi pedoman. Andai ada terlanjur bicara, salah silap dimaafkan cikgu, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya pun macam tu jugalah. Mungkin kali Okey, saya live ni. Jadi kalau ada yang kurang tu saya betul-betul minta maaf lah saya betul-betul cuma last saya sendiri, saya mohon anak-anak gayung semua berlatih bersungguh-sungguh bila kita satu ketika kita akan
guru kita akan dalam keadaan lasak kan, tahanlah sikit sakit kan. Kalau kita tak tahan sakit, macam mana kita nak sampai level yang tinggi-tinggi kan. Sebab dalam pelajaran gayung ni, semakin tinggi kita belajar, bukan semakin mudah dia semakin susah. Jadi kalau rasa tak boleh nak ni, macam mana kita nak mewarisi ilmu gayung tu sendiri kalau kita tak tahan dengan dia punya ni Dan last daripada saya mengucapkanlah selamat berpuasa Dia Jadi juga sama kepada kita jadikan Ramadan tahun ni adalah Ramadan yang terbaik. Kita mana tahu ini Ramadan kita yang terakhir jadi kita buat lebih baik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya juga selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa. Okay, kepada semua, terima kasih sebab sudi masuk ke dalam live ini. Stay at home, stay safe. InsyaAllah kita cuba yang terbaik, insyaAllah. Terima kasih banyak Cikgu Siddiq. Assalamualaikum. Wah, gila. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe.